nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Wa ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Saya ucapkan tahniah dan barakallahu fikum kepada semua muslimin dan muslimat yang sampai kepada saat dan detik ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kepada kita kesempatan untuk kita berada di dalam ruang dan juga berada di dalam dunia Ramadan, yang mana Ramadan Al-Mubarak dia merupakan satu anugerah yang terbesar yang dikurniakan kepada kita. Dan amalan puasa dalam bulan Ramadan ini disebut sebagai amalan sirrun, amalan sulit. Pasal apa amalan sulit? Dia lawan kepada amalun jahr, amalan yang terang-terangan, iaitulah orang tak tahu sama ada kita puasa ataupun tidak. Pasal dia tak ada tanda. Tak ada siapa yang puasa hari ni dia ada kad, dia ada name tag, saya berpuasa, tak ada. Tak ada. Maknanya kalau dia puasa hanya diri dia yang tahu. Kalau dia tak puasa pun hanya diri dia saja yang tahu. Kerana itulah amalan puasa ini dia tak sama dengan amalan-amalan yang lain. Seperti mana yang telah disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Nabi kata setiap kullu amal ibni Adam, hadis riwayat Imam Bukhari. Setiap amalan anak Adam itu, kata Nabi SAW, pahala dia itu untuknya. Balasan dia itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sehinggakan ila 700 dhi'af, sehinggakan 700 pahala. Kita semayang, pahala dia 700, kata Tuhan. Kata Nabi SAW. Kita sedekah, pahala dia akan dapat sampai 700. Kita baca Quran, pahala dia akan dapat sampai 700. Illa saum, melainkan puasa. Puasa ni Nabi SAW tak habaq kat kita banyak mana kita nak dapat pahala puasa. Kerana apa? Kerana Tuhan kata as-siyamu li. Sebab bila hampa puasa, minta maaf saya guna perkataan hampa. Hampa ni sebenarnya tak layak kepada orang yang lebih tua daripada saya. No? Tapi itulah, orang Kedah ni dia kata macam tu. Orang Kedah, orang Penang kan. Anak saya, sendiri dia kata kat saya dengan bini saya, ni, hampa pergi mana? Anak saya, umur 4 tahun. Hey, budak ni boleh tak mana? Dia kata hampa. Patutnya dia kata mak dengan ayah pergi mana? Mak dengan abah pergi mana? Tak. Hampa pergi mana? Dia kata betul. Sebab dia pun duduk dengan kak dia apa semua. Jadi minta maaf lah kalau saya tersebut lah. Baik. Jadi Tuhan kata amalan kamu ni, Tuhan kata as-siyamu li, puasa tu untuk aku. Wa ana ajzi bi, akulah yang akan balas. Tuhan kata. Maknanya Tuhan tak bagi kepada kita, Tuhan tak tentukan kepada kita banyak mana puasa yang akan diberikan. Kalau macam semayang, Allah Ta'ala sebut siapa yang semayang seorang dan semayang berjamaah, salatul jamaah afdalu min salatil fazi bi 27 darajat. Lebih baik daripada semayang seorang diri dan kita dapat 27 darjat. Tu benda tu disebut kan oleh Nabi SAW kan. Begitu juga dengan amalan-amalan yang lain. Siapa yang sedekah disebut banyak mana dia dapat kan. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, barang siapa perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta dia itu seperti mana menanam satu benih dan benih itu ditumbuh 7 kan,
Malah fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap sumbulah, setiap benih itu, setiap satu pohon itu, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dia keluar 100 anak benih. Setiap pokok tu dia keluar 100. Bayangkan, kita bubuh RM1, Tuhan balas RM7. Dari RM7, Tuhan balas setiap RM1 dari RM7 tu keluar pula main RM100. Kan, kali dengan 7 dan dapat 700. Kan, hadis Nabi sebut macam tu juga. Kan, ila sab'imi'ah, apa amalan-amalan tu sampai ke 700. Dia berdasarkan kepada ayat Quran. Jadi yang tu sedekah. Tapi dalam bab puasa tidak ditentukan. Pasal apa tak ditentukan? Kerana kelebihan dia tu ataupun banyak dia tu hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang akan bagi kat kita. Cuma kita ni kena buat apa? Kita mengira-ngira diri kita, mengira-ngira kekuatan kita ataupun mengira-ngira sifat ketekunan kita untuk nak manfaatkan Ramadan. Yang tu saja. Sebab Nabi sebut, man sama Ramadana imanan wahtisab. Dia Ramadan dia macam tu. Barang siapa yang berpuasa penuh dengan keimanan, iman. Maknanya puasa ni pasal apa? Kerana iman. Bukan pasal dah umur lanjut dah. Pasal apa puasa makcik? Puasa bila umur 70 dah, kata malu kat cucu kalau tak puasa. Maknanya bukan pasal itu. Puasa ni pasal apa? Pasal iman. Iman ni apa? Percaya. Pasal kita percaya kepada Allah, ini adalah suruhan Allah, pasal itu kita puasa. Yang kedua, wahtisab. Wahtisab asal ada perkataan hisab. Hisab ni apa? Kira. Nak kira, Pak Ustaz, menghitung diri kita. Aku larat tak larat? Aku boleh buat tak boleh buat? Kan daripada perkataan hisab itulah keluarnya perkataan muhasabah. Sayyidina Umar kata apa? Hasibu qabla an tuhasabu. Umar kata, hendaklah kamu hisab, hendaklah kamu hitung diri kamu sebelum kamu dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena hitung diri kita. Aku puasa ni macam bila nak masuk satu Ramadan. Okey, macam mana kita nak masuk satu Ramadan? Bersedia ataupun tidak kita nak masuk satu Ramadan? Aku nak buat apa satu Ramadan? Yang tu preparation, persediaan yang kita nak buat, hisab, hitungan tu. Bukan kita duk kira aku puasa sehari ni dapat berapa. Bukan kira yang tu dah. Maknanya kira diri kita ni, apa yang akan kita buat, apa yang akan kita hisab, apa yang akan kita hitung diri kita. Satu Ramadan, apa yang kita telah buat. Sebab tu ada ulama, dia buat satu kalender ataupun dia buat satu catatan Ramadan. Kan, supaya kita ni dia biar ada schedule kita dalam bulan Ramadan, kita akan manfaat dia sampai 30. Yang tu. Dan itu tuntutan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari pertama kita buat apa? Lepas daripada terbenamnya matahari 30 Syaban, contoh dia. Apa yang kita buat malam tu? Yang pertama sekali, kita bersyukur kepada Allah kerana doa kita telah dimakbulkan oleh Allah. Doa dia tahu mana, tuan-tuan sekalian? Ketika mana kita mengaminkan waballighna Ramadan. Waballighna ni maksud dia apa? Sampaikanlah kami, sampaikan umat kami kepada Ramadan, ya Allah. Jadi Tuhan dah sampaikan dah, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Terima kasih ya Allah di atas nikmat yang terbesar ni, ya Allah. Ada orang yang sampai Ramadan menangis dia. Macam mana orang yang dapat sampai ketika menepi tanah haji boleh buat haji? Dia masuk, dia daftar haji, tengok-tengok daftar haji tahun 2022 contoh kan 2023 kah? Tengok-tengok 20,366 baru boleh pergi. Tu dia Jadi umur nak kena jadi 300 ke? Tengok kepada ni. Tiba-tiba kata dia daftar 2022, 2023 tabung haji telefon. Ni apa makcik, nama sekian-sekian betul ke IC ni? Kata betul. Makcik daftar bila? 2022. Okey, kalau ikut data kami ni makcik kena pi 20, contohlah 48 contoh lagu tu lah. 300 ni mengarut kan bulan puasa tadi saya mengarut kan. 200 katalah 248. Betul lah. Naik ke macam tu.
Cik nak abang ni, tapi kelang kabut sikit lah makcik makcik boleh pi tahun ni. Allah, waktu tu dengar macam tu, lutut lembek, dia main seram sejuk. Saat masuk bilik ayak nak berak ke nak kencing ke tak tahu, dia tak tahu nak buat apa dah. Dia lebih abang nak abang kat suami dia ni, abang awak pasal apa tangan dia duduk lagu tu, pasal apa tak keluar abang, tak tahu benda apa ni abang mai. Laki pun jadi cemas abang mai bulan puasa ni hanya dia buat melawak lagu ni. Dia kata, abang kita boleh pergi haji bang tahun ni bang. Allahu Akbar. Dua-dua duk menangis dua-dua. Ya Allah, pasal apa? Pasal duk tunggu tu, duk kira, duk exercise tiap-tiap hari, duk makan ubat, duk pergi buat medical check up. Untuk apa? Untuk tu nak bagi sihat boleh pergi haji kan. Ya Allah, pakai duk sujud syukur dua-dua orang. Lepas tu bila sampai kaki di tanah haram ni, macam mana perasaan kita? Ya Allah, yang mata dia keluar mai. Tak nak abang. Alhamdulillah ya Allah, boleh ya Allah, boleh alhamdulillah. Jadi macam tu. Pasal apa? Pasal kita tunggu. Sama macam Ramadan bila masuknya maghrib, dah habis dah penyimpan mohor besar-besar di raja, dia keluar mai, dia abang atas esok puasa. Dia abang atas esok puasa. Kita pun Allah, alhamdulillah ya Allah, angkat tangan alhamdulillah di atas nikmat ni ya Allah. Menangis tak? Menangis. Kata pasal apa? Pasal tak boleh makan dah siang. Ada ayat jenis tu kan. Ada orang yang buat kenuri Syaban, 30 Syaban, daripada 15 tu buat kenuri sana, kenuri sini. Saya kerja kerajaan, biasa duduk di Komtar. Penghujung Syaban tu kenuri, sambut Ramadan. Sedangkan bulan Syaban ni kita tahu Nabi suruh kita banyakkan berpuasa sebagai preparation untuk nak masuk bulan Ramadan, persediaan. Tapi bulan Syaban ni lah dia bertukar pergi kepada bulan Syab'an. Siapa mengaji bahasa Arab dia tahulah. Syab'an ni maksud dia apa? Maksud dia kenyang. Kenyang lah kenuri sana sini. Sepatutnya Sya'ban ni bulan kemuliaan, tapi ditukarkan Sya'ban kepada Syab'an, bulan kekenyangan. Pi tang nu kenyang, pi tang ni kenyang, kerja duk pi makan ya. Pesan pula kat kita, ustaz kena makan lebih banyak. Ustaz kita minggu depan tak boleh makan dia. Dia ingat makan hari tu kenyang 30 tahun kah? Kan? Nampak? Jadi itu. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita bersyukur pasal Allah Ta'ala bagi Ramadan kepada kita. Saya tak mau panjang-panjangkan, saya pun akan ringkaskan tengah hari ini. Tajuk yang diberikan untuk kita berkongsi pada petang ni dengan sedikit ilmu yang ada pada saya untuk kita sharekan ni adalah puasa yang sia-sia. Okey, puasa yang sia-sia. Sebenarnya Ramadan, dia nak dapatkan puasa yang tidak sia-sia tu tergantung kepada bagaimana kita memanfaatkan Ramadan Al-Mubarak. Macam mana cara dia ustaz? Nombor satu apa tuan-tuan sekalian? Iaitulah kita masuknya Ramadan dengan ilmu. Nombor tu. Apa sajalah amalan kita kalau tak ada ilmu sia-sia lah. Sama macam puasa. Kalau tak ada ilmu tentang puasa, dia jadi karut lah. Sebab tu hari pertama kadang-kadang dia jadi kelang kabut. Hari pertama dia jadi lupa. Kan? Hari dalam bulan Ramadan pun dia jadi bila masuk bulan Ramadan baru dia nak main korek hidung, batal tak batal. Patutnya mengaji lama dah benda tu. Kan? Masuk bulan Ramadan, tadi mandi bukanlah mandi guna shower tu, mandi ayam kolah, mandi macam mana tu, cebok tu termasuk ayam. Masuk ayam, lepas tu duk berasa lagu kenyang pula masuk ayam kot telinga kan. Tak tahulah kot dia jenis spesies alien kot, jenis minum ayam kot telinga ni. Kan? Dia berasa lagu segang sikit, lagu mana ni ayam masuk telinga, kita pun duk katuk. Ya selalunya ayam masuk telinga ni kita akan ambil ayam, kita tuang balik dalam tu betul. Lepas tu kita tolak kepala teliang, kepala kata hilang lah. Nak buat macam mana, duk bengang ni buat macam mana? Dia jadi kelang kabut lah. Lepas tu mainnya ustaz, ayam masuk telinga buat macam mana ustaz? Ustaz tak apa, tak betul, tak sengaja. Tapi masalah ustaz, saya berasa hilang dahaga. Tu yang kacau tu. Jadi kalau hilang dahaga nak buat ke mana? Penin. Batal tak batal puasa tu? Dia main macam tu. Jadi orang yang duk kena cucuk selalu darah kencing manis lah bagai kan. Jadi lagu mana dia main macam tu. Sebenarnya kalau masuk dengan ilmu tak timbul dah soal-soal tu. Lepas tu kita tak niat waktu malam.
Tak niat waktu malam. Lepas tu main tengok siang, tak puasa. Makcik tak puasa ke? Dia kata semalam lupa niat. Dia kata, oh ya ke? Sok mangkit dah. Dia kata sok mangkit. Dia kata tapi niat dah. Kacau. Betul tak apa puasa ni ke mana? Dia kata dah tak niat semalam. Dia kata puasa apa tak puasa? Dia kata. Lepas tu sok mangkit buat apa? Sok mangkit nak puasa. Nampak tak dia jadi kelang kabut tu? Boleh faham tak benda ni? Dia bila main sama macam orang pergi haji. Aku tu lah. Bila sampai di sana dia tak hati nak buat apa. Kita nak buat apa ni? Duk ikut mutawih. Mutawih takkanlah sepanjang masa duduk dengan kita. Kan? Habis-habis dia dah bawa tunjuk tempat lah apa semua. Kita nak buat sendiri. Umrah lah apa. Kita nak buat apa. Nak masai lah apa. Tu atas kita lah. Kan? Tu yang orang tak tahu nak buat apa pergi ke sana tu. Jadi yang pertama dengan ilmu. Satu. Sebab apa? Sebab dengan ilmu ini, puasa yang sia-sia ni, dia boleh rosak, boleh sia-sia puasa kita dengan dua. Yang pertama dengan sebab terbatalnya puasa. Kalau kita sengaja lah. Yang kedua dengan sebab terbatalnya pahala puasa. Dua benda ni. Yang tu benda ni. Yang pertama, terbatalnya puasa kita ni. Bila terbatal puasa, kita tak buat dah amalan-amalan baik tu. Betul tak? Contoh dia orang yang tak boleh berpuasa. Bila main bulan puasa, dia nak semayang, buat apa? Dia nak berzikir, buat apa? Dia nak baca Quran, buat apa? Contoh dia kalau dia ada kehalangan lah contoh dia. Lena dia. Tak lena makan. Sat-sat duk kungkang-kungkang duk makan. Kan? Makan pula dalam bilik ayam. Pasal apa? Pasal di luar ni orang nampak lah apa semua. Sekali lena. Lagu tu lah. Sampai adik tanya mak, kak duk kerja lena ke tak apa sihat ke? Dia kata kak hang tak puasa, lena lah kerja dia. Nampak tak? Yang tu rugi tu bila dah batal, bila dah tak berpuasa, kita tak manfaatkan. Sedangkan bila dah batal apa semua tu, kena manfaatkan Ramadan. Itu yang jadi puasa kita, Ramadan kita menjadi sia-sia kalau kita masuk tanpa ada ilmu. Satu, ilmu hukum hakam tentang puasa, bagi selesai. Yang kedua, ilmu tentang kelebihan-kelebihan puasa. Kerana kalau kita tahu kelebihan puasa, kita tidak akan manfaatkan, kita tidak akan mensia-siakan bulan Ramadan Al-Mubarak. Ada hadis Nabi kata apa? Nabi SAW sebut, kalaulah kita tahu kelebihan Ramadan, nescaya kita akan minta kepada Allah supaya Ramadan itu diberikan kepada kita 1 tahun. Kalau kita tahu. Itu kata Nabi SAW. Kan? Tapi Tuhan bagi 30 hari. 30 hari itu pun, kalau lajak habis hari lagi kacau. Kan? Ada jadi dia tu, lajak habis hari lagi ke. Tara puasa 30 hari ni pun, dia nak pi ke puasa 6 tu pula. Makan masa juga. Hujung Syawal baru dia balun. Kan? Kan? Tapi saya tahu apa yang ada di sini ni dia jaga. Kan? Saya cerita ni di luar tak jaga no. Kan? Tak jaga no. Baik tuan-tuan sekalian. Itu yang pertama dengan ada ilmu. Kita tahu kelebihan Ramadan. Sebab tu kita tidak akan sia-siakan dia kalau kita tahu kelebihan Ramadan. Saya rasa sebelum ni pun banyak-banyak ustaz dah dua abang apa kelebihan-kelebihan Ramadan. Kan, kelebihan Ramadan. Jadi saya tak mau sentuh lah, banyaklah kelebihan Ramadan ni. Kan, nak apa semua ada dalam bulan Ramadan. Tu hebatnya tu. Nak apa semua ada dalam bulan Ramadan. Saya analogikan macam ni je, macam ni. Ramadan ni Tuhan bagi kat kita macam mana kita suruh anak kita pergi sekolah. Saya analogikan macam tu. Janji hang pergi sekolah. Hang pergi sekolah dan juga aku nak di penghujung akhir persekolahan hang ni, hang boleh baca, hang boleh kira. Yang tu ya. Kita nak macam tu. Pak kita, mak kita macam tu lah. Dia hantar kita ni adik pergi sekolah nak. Jadi kita lah demand macam-macam. Kan? Adik nak beg macam mana? Nak beg yang ada sayap, lepas tu boleh keluar asap apa semua. Nak beg macam tu lah. Boleh terbang ke apa. Kita prosah cari. Kan? Okey, adik nak beg tu cari. Nak seluar macam mana. Nak kasut macam mana. Nak baju macam mana. Semua kita cari. Bagi kat dia. Pasal apa? Janji cik mau pergi sekolah mengaji je. Macam tu juga ada Ramadan. Ramadan ni dihadirkan kepada kita untuk kita dapat takwa. Bila dah habis. Bila dah selesai, Tuhan nak hampa dapat takwa. Surah Al-Baqarah 185, 183. Kan mula daripada 183. Tuhan kata apa? La'allakum tattaqun. Kan? Itu tujuan semua, tujuan
Puasa, pujuan Ramadan ni. Sebab itulah, apa yang kita nak dalam bulan Ramadan ni, semua Tuhan bagi. Kita nak apa? Kami nak kaya, ya Allah, dalam bulan Ramadan. Tuhan kata, okey, aku lipat gandakan amalan-amalan hamba. Pahala aku bagi kepada hamba. Siapa yang baca Quran digandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan sendiri sebut dalam Quran, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang buat benda baik diberikan kepada dia 10 kali gandaan pahala. Kan? Lepas tu siapa yang baca Quran, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Kan? Siapa yang baca satu huruf daripada Quran dapat satu kebaikan digandakan 10 tu. Lepas tu apa lagi? Dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, Salman Al-Farisi dia kata apa? Di penghujung Syaban, Nabi SAW rajin peringat kami. Nabi kata apa? Man adda, barang siapa yang menunaikan bi khislatin satu amalan sunat, kaman adda faridah, seperti mana dia buat satu amalan fardu. Wa man adda faridatan, siapa yang buat satu amalan fardu, maka kaman adda sab'ina faridatan fima siwa, dia dapat pahala seperti mana 70 kali dia buat amalan fardu. Tu dia nak apa lagi? Kan? Dah yang tu yang kita minta, kita nak minta jadi kaya, okey Tuhan bagi tak apa. Kaya daripada segi amalan-amalan. Lepas tu kita nak minta apa lagi tuan-tuan sekalian? Nak minta berkat pada umur kita. Lailatul Qadar dikurniakan. Pasal apa? Antara keberkatan hidup ni apa? Hidup sikit, amalan banyak. Itu berkat hidup tu. Daripada hidup banyak, amalan sikit, yang tu bukan berkat, tu berkarat. Boleh faham tak? Hidup sikit, amalan banyak. Lailatul Qadar 84 tahun, yang tu kalau kita kira bersamaan, sama dengan. Tetapi Al-Quran sebut apa? Khairun min alfi syahrin. Khairun min tu maksud dia apa? Lebih baik. Khairun tu baik, min daripada alfi syahr, daripada 1000 bulan, daripada 84 tahun. Maknanya mungkin 90 tahun, mungkin 100 tahun, mungkin 1000 tahun, mungkin 1,000,000 tahun. Tak ada siapa yang tahu. Cuma batasan nak kira, nak bagi habang, kata 1000 bulan tu banyak mana? Banyak tu, tapi lebih baik. Tuhan tak kata Tuhan tak kata pun apa nama Lailatul Qadri alfi syahr. Lailatul Qadar sama dengan alfi syahr. Tuhan kata Lailatul Qadri khairun min. Maksud dia baik daripada. Jadi berkat. Dapat keberkatan. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Lepas tu pula dia main apa tu? tak apa. Okey, baik. Okey, tukar main. Lepas tu pula tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam bulan Ramadan juga Allah Taala bagi apa kepada kita? Digugurkan segala dosa-dosa kita. Gugur dosa. Sebab Tuhan kata, Nabi SAW sebut, Nabi kata, baina Ramadan ila Ramadan, akan digugurkan dosa antara Ramadan dengan Ramadan, antara Jumaat dengan Jumaat. Nabi sebut macam tu. Jadi bila mai bulan Ramadan, digugurkan segala dosa-dosa kita. Lepas tu apa lagi? Diampunkan dosa-dosa kita. Tu banyak hadis. Duk dengar, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Ghufira lahu, ghufira maksud dia diampunkan kepada dia dosa ma taqaddama min dhanbih, dosa yang telah dia lakukan yang sebelum daripada ni, daripada zambun. Perkataan zambun tu dosa, dia dah buat, diampunkan. Benda apa diampunkan ni? Man sama Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa penuh dengan keimanan dan menghitung-hitung macam mana dia nak berpuasa, hitungan-hitungan itu diampunkan dosa kepada dia. Lepas tu yang kedua, siapa lagi yang mendapat keampunan daripada Allah? Orang yang menghidupkan malam. Man qama Ramadan. Qama maksud dia berdiri, mendirikan. Sebab tu kita sebut qiyamul lail. Qiyamul lail maksud apa? Maksud mendirikan malam. Man qama, mendirikan malam. Siapa yang mendirikan malam, menghidupkan malam. Hidup malam ni apa? Dengan salatul lail. Salatul lail ni apa? Iaitulah salat tarawih. Itulah salat malam. Boleh faham? Lepas Isyak buat salatul lail, salat malam. Buat larat, buat 20.
Kita ni di Pulau Pinang ni duk bergaduh. Kita di Kedah kan, si Pulau Pinang di Kedah kan. Kita Kedah. Silap pula masuk daerah orang duk cerita ni pula. Kita di belah kita utara ni duk bergaduh 8 ke 20, 8 ke 20. Mazhab lain 36 tak bergaduh pun. Lah ni kalau 8, 20, 8, 20 kami ambil 36 tu. Boleh tak tu? Hak tu tak nak siapa pun bergaduh. Hak bergaduh ni nak sikit, nak lagu tu aja. Tuan-tuan duk fikir, buat, kita larat, kita mampu, kita buat. Yang tu. 20, Alhamdulillah buat. Larat buat lebih pada tu, buat. Rapat 36. Habis-habis tu dia sakit pinggang, duk bengkok lagu tu, tak boleh nak sama dah badan. Tu dia. Kan, pulun kan nak buat. Tak apalah, silakan. Jangan kita tinggalkan. Buat. Bangun malam. Salatul lail. Nabi kata, man qama, siapa yang menghidupkan malam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Lepas tu pula, wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba. Kan? Siapa yang menghidupkan malam al-qadar, dia akan dapat. Dia dapat. Macam mana nak menghidupkan malam al-qadar? Ini barakah ni. Kan? Yang pertama sekali, nanti ada aku ustaz-ustaz lain main cerita aku, tapi saya habaq habislah. Kan? Ulama kata solat Aisyah jangan ditinggalkan. Kan? Ada orang yang pulun tarawih Aisyah tak buat pun ada. Kan? Dia kira balun tarawih ya. Kan? Balun tarawih. Kita sampai lambat, kita sajalah sampai lambat di garaj motor tu. Dia duduk atas motor tu, duduk tunggu, kita kata, orang semayang lah ni. Tanya dia, semayang lah kah? Mayang. Dia kata, baru mayang Aisyah. Baru semayang Aisyah. Abang tak mayang? Dia kata, saya Aisyah tak mayang, atas semayang tarawih ya. Wah, ada ke tu? Kan? Jadi, dia duk fikir, tarawih ni bulan Ramadan ni ada. Aisyah ni bulan lain pun ada. Yang duk gagah pulun ni buat apa bulan ni tu? Lagu tu seronok kita. Betul tak? Jadi, jangan Aisyah solat. Yang kedua, sebab apa? Sebab Aisyah ni tuan-tuan, siapa yang solat berjamaah, Nabi kata seumpama dia melakukan ibadah salatu nisful lail, iaitulah sebahagian daripada malam. Kita ambil yang tu. Lepas tu yang kedua, jangan tinggal solat tarawih, jangan tinggal. Nak dapat Lailatul Qadar. Yang ketiga macam mana? Iaitulah sentiasa membaca doa. Doa ni kita attract ke apa? Doa ni kita duduk tarik. Kita duduk tarik biar mai kepada kita Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa tu. Yang ni sabit daripada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia tanya, ya Rasulullah, kalau dapat kat Lailatul Qadar tu, apa saya akan buat? Nabi kita perbanyakkan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca doa tu. Baik. Yang itulah kelebihan. Sebab tu saya analogikan Ramadan ini seperti mana? Seperti anak yang nak pergi sekolah, kita bagi kat dia macam-macam. Kan? Tiba-tiba bila dia habis sekolah, kita suruh dia baca buku, dia tak boleh baca. Kita suruh dia kira duit, dia tak boleh kira. Remuk dah hati kita. Allah, remuk. Ayah hantar ambil sekolah ni, tiap-tiap hari ayah pergi hantar buku rekod lah apa, ayah duk tengok apa semua ni, pasal apa hang tak boleh ni? Hang pergi sekolah kan, pergi main. Dia kata, cik memang buta huruf. Dia kata, tak apalah buta huruf, sebab tu hantar ambil sekolah. Kan kalau tak buta, dia kata, celek huruf, tak hantar lah pergi sekolah. Nampak tuan sekalian? Kita berasa. Macam tu juga ketika mana berlalunya Ramadan, tak ada kesan tarbiyah ataupun madrasah Ramadan dekat kita tu. Kalaulah Tuhan dia berasa tak dengan kita? Aku bagi kat hampa sebulan, aku bagi bukan 3 hari. 3 hari mungkinlah tak bagi kesan. Sebulan kot. Kan? Kita pun lepas daripada sebulan tu pun duduk berasa sayu Ramadan pi. Berasa macam hari ni hari puasa lah pula bila main panas-panas. Nampak dia ada kesan tu. Dia ada kesan kat kita tu. Ni tak ada kesan pun. Takwa tu tak ada. Habis-habis Ramadan, tengah malam tak bangkit dah. Kan dia kata bangkit itu pasal nak makan. Dia kata, nak makan. Bukan nak bangkit buat qiyamul lail. Tak bangkit dah. Lepas tu dalam bulan luar tak sedekah lah. Dia kata pasal sedekah dalam bulan Ramadan ni afdal, bulan lain tak apa nak afdal, jadi biar api gitu. Jadi kedekut balik. Dalam bulan Ramadan juga semayang malam.
Sampai 8, sampai 20 boleh buat. Ni habis-habis Aisyah, ba'di Aisyah pun tak buat dah. Lari balik tu ya. Tak buat dah. Pasal apa dia kata habis Ramadan dia dah. Nampak tak? Jadi tak mana kesan tu? Pasal itulah Jibril alaihi salam ada 3 hadis. Satu Ka'ab ibn Ujrah, yang kedua hadis daripada Abu Hurairah, dan satu lagi hadis daripada Anas bin Malik kalau tak silap saya, yang menyatakan doa yang diaminkan oleh Jibril sebanyak 3 kali, diaminkan oleh Nabi Muhammad sebanyak 3 kali doa Jibril alaihi salam. Kan? Doa dia macam mana? Yang pertama, bu'dan. Lafaz yang lain kata raghima anf. Maksud dia tu celaka. Man adraka Ramadan falam yughfar lah. Nombor 1. Nombor 2, man dzukirta indahu falam yusalli alaik. Yang disebut nama kamu, kamu tidak berselawat ke atas Nabi Muhammad, celaka. Yang ketiga apa dia? Man adraka abawai. Kalau dia ada 2 ibu bapa, au ahaduhuma, ataupun salah seorang daripada 2 ibu bapa itu, falam yadkhulil jannah, tapi tak menjamin dia masuk dalam syurga, maka diaminkan, celakalah orang itu, maka Nabi mengaminkan. 3 ni. Nombor 1 apa dia? Siapa yang hidup dalam bulan Ramadan, Ramadan tak menjadikan bulan menggugurkan dosa-dosa dia, celakalah dia. Boleh faham? Maksud dia itulah. Bila celaka tu maksud dia apa? Kita tak manfaatkan, ya Allah. Sama lah saya selalu duk buat apa? Duk buat contoh. Kita contoh dia mesti nak balik kampung kan. Kan ada duduk di sini dia mesti ada kampung. Jadi balik kampung. Bila balik kampung, apa yang ada di kampung tu teringin nak bawa kat kawan-kawan nak duduk di sini. Kan, mungkin duduk sebilik ke, duduk satu rumah ke, jiran ke, ataupun duduk satu rumah lah. Kata aku nak balik kampung ni, tak apalah. Nanti tengoklah apa-apa ada buah-buah kayu bagus kampung tu, kok mai lah bagi kat hang, aku teringat hang kawan baik aku, kata contoh macam tu. Jadi kita pun baliklah kampung. Balik kampung tengok adalah yang paling berharga lah. Kan, kita tengok-tengok, oh di rumah kita di kampung tu ada yang paling berharga, kita pernah beli di luar negara dulu ni, isyhad ni aku tak bagi kat orang aku sayang, aku nak bagi kat dia. Contoh aku tu lah. Kan, kita pun bomai lah. Bila bomai bagi kat dia. Bila bagi kat dia, dia bukan, ya Allah cantiknya, ya Allah seronoknya. Contoh macam tudung lah kot, kita ambil, tudung lah mudah dengan orang perempuan ni kan. Kan, bagi tudung ni bukan tudung biasa-biasa ni tudung ikan pau ni. Contoh lagu tu lah. Ada tudung tenggiri, bawai, apa bagai. Dia kata ni ikan pau ni. Sungguh dia kata ni kulit ikan pau dia tak. Kan contoh. Dia pegang-pegang tak apa. Dia pun duduk malam apa semua pakai mayang terawih. Lepas tu balik-balik. Esok tu tengok-tengok jadi lap kaki tudung tu. Hak orang bagi ni dia berasa apa? Tarik muka lah cerita dia. Tarik muka burung puyuh lah. Tarik muka muncung gitu ya. Orang kata awak muka tu. Dia kata payah. Dia kata kawan dengan orang ni. Kawan dengan beruang lagi mudah. Dia punya gitu. Bebai. Kan? Pasal apa ni abang mai? Dah ada ke patut kita bagi barang hak kita sayang. Tiba-tiba dia buat halai balai gitu ya. Betul tak? Kita berasa tak? Kalau kita berasa, Allah Ta'ala lagi berasa tak daripada kita dia bagi kita Ramadan. Tiba-tiba kita buat kering ya. Kita buat tak tahu ya. Ni awal ni tak apalah semangatnya pasal ni dia nak habis dah 10 ni. Lailatul Qadar ke, Lailatul Qamdar ke. Dia main 2 awan hak duduk atas kepala tu. Lailatul Qadar, Lailatul Qamdar. Qamdar lah dia dah. Satgi habis barang payah pula. Kacau. Tidak? Jadi Ramadan dia macam tu. Okey. Baik. Saya ringkaskan. Nombor 1 ilmu. Nombor 2 kita tak mau amalan kita ni jadi sia-sia, kita tak mau puasa kita jadi sia-sia apa? Kita manfaatkan sepenuhnya dalam bulan Ramadan al-Mubarak dengan kekuatan dan juga kesungguhan dan kesempatan yang Tuhan berikan. Jangan duk tangguh-tangguh. Kan tak apa larat lah hari ni nak baca ambil juih esok lah kot. Duk tangguh tu jangan tangguh. Lawan. Pasal apa? Pasal duk tak larat tu dia memang lagu tu manusia memang lagu tu. Kalau kita tak pulun, kita tak push diri kita akan tak larat. Sebab Allah Taala sebut wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Semayang tu wa innaha lakabirah. Sungguh semayang tu berat. Kan? Semayang tu berat sebenarnya. Melainkan orang yang illa 'alal khashi'in, ke atas hati orang yang khusyuk, hati orang yang bersungguh-sungguh, semayang tu tak berat dekat dia.
Berat tak kat kita? Berat nak makit sembahyang subuh. Oi, berat nak makit sembahyang tarawih sampai 20 rakaat. Kena imam-imam hafiz pula pergi baca pula, jenis baca panjang, jenis lagu-lagu lah apa semua. Dia seronok lah berlagu, dah sound speaker, sound system sedap. Kita hak duduk belakang ni dah berlagu apa dah. Kan duduk pegang Allah wa'ala, duduk kira sambil duduk ni lepas Turki kita. Betul tak? Sambil duduk dengar lepas Turki. Macam mana aku boleh duduk Turki ni? Jadi betul. Pasal duduk tunggu nak bagi perhabis ayat kawan tu. Kan? Allahu Rabbi tabarakallah. Kan? Jadi benda macam tu. Kasab berat. Kan? Biasalah kita ni turun laju, naik slow kita lah. Kita ni lebih kurang tak tahulah. Turun dekat naik tu terbangan peho ya naik kan. Lambat yang nak naik tu. Jadi benda tu kena khusyuk, hati yang khusyuk. Baik, itu yang kedua. Kalau tak mau puasa kita sia-sia. Yang ketiga, kalau tak mau puasa kita sia-sia, maka hindarkan daripada melakukan amalan-amalan yang sia-sia. Apa maksud dia amalan yang sia-sia? Allah Ta'ala, Nabi SAW sebut, man lam yada' qawla zur, siapa yang tidak meninggalkan qaul, ucapan yang sia-sia, yang mendatangkan dosa. Kita nak hitung dosa ni, kita pun boleh hitung. Kalau aku bercakap macam ni boleh tak boleh? Lagu tu Kalau aku bercakap macam ni sakit hati tak? Kalau aku bercakap macam ni jadi ke mana? Kita yang menghitungkan benda tu. Lepas tu wal amala bih, dan juga wal amila bih, dan juga melakukan amalan jahiliah, amalan yang mulut tadi ni dah. Maki orang sama tak macam tampak orang? Lebih kurang lah. Maki orang pun sakit hati, tampak orang pun sakit hati. Cuma tampak tu berasa pedih sikit di pipi, tapi yang dalam lagi pedih. Jadi kalau buat cakap benda tak elok pun dan amalan dibuat sekali pun benda tu tak elok juga. Yang ketiga wal jahla, melakukan amalan-amalan jahiliah. Jahil ni ada dua. Kata Syekh Saleh Fauzan, yang pertama adamul ilmi wa adamul hilmi. Tidak ada ilmu, jahil, dan tidak ada kelembutan juga, jahil. Maksud dia apa? Cakap kira langsung tak jaga hati orang. Bercakap ni kira bercakap kasar. Bercakap ni kira nak bagi sakit hati orang, kira nak kata ke orang. Kalau boleh kata ni, subhanallah, dia kata sungguh. Tu. Jadi benda-benda macam tu adamul hilmi, tidak ada kelembutan. Nabi kata apa? Falaisa lillahi hajah. Aku tak berhajat pun ke atas puasa ini. Kan? An yada'a ta'amahu wa syarabahu, walaupun dia tak makan, walaupun dia tak minum, Allah Ta'ala kata aku tak mau. Nabi kata Tuhan tak mau puasa kita, pilih lempak puasa kita bagi kat orang lain. Jadi tinggallah amalan-amalan yang tak elok tu. Cukuplah dekat tu, no? Cukuplah dekat tu, panjang lah. Tadi dah kuliah duha dah kan. Ni pun ni pula. Sekali ada pula kuliah asar ada pula kah? Tak ada dah, tak mau dah nah. Tak boleh dah. Kata ustaz, dia tak masuk ke lubang telinga, masuk ke lubang hidung pula lah ni. Kan kalau masuk gagah masuk lagi dia keluar balik. Kata kan dia keluar meleleh, jangan ustaz. Saya pun tu lah, pasal dah ni kali pertama Ikmal telefon pun banyak kali duk suruh mai ustaz mai Allah ni boleh mai. Tu pun sejam tak boleh, saya pun tak larat. Dia nak kita pun tak larat. Kita fahamlah kita macam mana kan, tapi seronok je nampak tulis semua ni, seronok. Tak tahulah dia tulis apa, tak tahulah kau tulis kuih samprit ke, kau kawan kata tak lagi ustaz hang tulis pilah macam mana cara nak buat kuih kuih siput. Allah lupa. Dulu saya duk tolong mak saya duk gelintir kuih siput tu. Kan ada bekas tu kan. Tak dia tu tolong. Kayu tu kan. Aku lah mana nak tahu kau tulis kuih siput. Kunyit macam mana, nak bobor beras banyak mana kan. Yang ustaz duk tengok, weh bagus dia tulis. Rupanya tulis kuih siput. Rupanya kuliah siput. Rupanya mampu saya. Baik, saya minta maaf minta maaf banyak. Cukuplah dekat tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita insya-Allah. Umur panjang, kita berjumpa lagi insya-Allah. Terima kasih banyak. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.